Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat kita hadirkan diri kita dalam majlis ilmu untuk mengkhatamkan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj karangan Al-Syekh Al-Allamah Ar-Rabbani Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada muka surat 16, iaitu faedah berkenaan dengan anak-anak atau kanak-kanak yang berkata-kata dalam buai mereka, maksudnya dalam ketika mana mereka berusia masih lagi kecil, dalam pada muka surat 16. Wa bi sanadina ilal musannifi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala, kata beliau, berkata musannif pengarang, faedah. Jadi bila kata faedah, maknanya apa yang akan disebutkan ini bukanlah berkenaan dengan tajuk kitab ini, tetapi disebutkan perkara ini kerana mempunyai kaitan walaupun tidak secara langsung. Faedah, bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu 10 orang, seperti yang tersebut di dalam nazam yang dinazamkan oleh Jalal As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dengan katanya syair, takallama fil mahdin nabiyyu Muhammadin wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryama. Kenapa barisnya begini ya? Itulah. Bila tengok macam rasa lain. Kalau wallahu alam, kalau baris yang betul Muhammadun. Muhammadun an-nabiyyu Muhammadun lah. Takallama fil mahdin nabiyyu Muhammadun an-nabiyyu fa'ilnya. Jadi Muhammadun pun baris depan sepatutnya. Wa Yahya wa Isa wal Khalilu wa Maryama. Wa Maryama pun sepatutnya baris depan. Wa Maryamu. Wa mubarri'u Jurayjin thumma syahidu Yusufa. Ini betul. Wa tiflun lidzil ukhdudi yarwihi muslimun. Kat sini yang cetakan kita ni yang betul. Yang hidayah ni tak tepat. Wallahu alam, yarwihi muslimun. Wa ma syitatu fi ahdi fir'auna tifluha wa fi zamanil hadil mubaraku yakhtimu. Berkata di dalam buai itu, maksudnya ketika usia kecil 10 orang, iaitu yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Yahya alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. 3 dah. Dan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, dan Siti Maryam alaihi salam, dan yang melepaskan bagi Juraij, budak yang melepaskan atau menyelamatkan Juraij daripada terkena tuduhan zina. Nanti dia akan terangkan. Itu yang ke-6. Kemudian maka yang menaik saksi bagi Yusuf, budak yang menjadi saksi bahawa Yusuf tidak melakukan apa-apa kepada Zulaikha. Itu maksudnya. 7. Dan kanak-kanak pada Ukhdud. Maknanya kanak-kanak dalam peristiwa Ukhdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang di dalam api yang sangat nyala, yang diriwayat pada kitab Muslim. Dalam kitab Muslim, maknanya dalam Sahih Muslim. Dan Masyitah pada zaman Fir'aun, anaknya. Dan Masyitah pada zaman Fir'aun, anaknya, maknanya anak Masyitah. Dia badal. Dan pada zaman Nabi yang hadi. Yang hadi maksudnya yang beri hidayah.
Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan hadi sebagai inilah majaz, kiasan saja. Kerana yang bagi hidayah hakikatnya ialah Allah Taala, tapi dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan perbuatan memberikan hidayah itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Sekiranya kamu mengikutinya, nya itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan beroleh petunjuk. Maka kerana itu disebut di sini yang hadi, yang memberikan hidayah. Dalam kurungan ini kiasan sahaja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Mubarak. Namanya Mubarak tu maksudnya nama anak tu, nama budak tu. Kan dia kata ini kan senarai 10 orang kanak-kanak yang bercakap ketika kecil. Jadi yang dikatakan namanya Mubarak itu ialah nama budak kecil pada zaman Nabi yang hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama budak tu Mubarak yang menyempurnakan 10 orang. Itulah 10 orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahya, Isa, Ibrahim, Al-Khalil, Sayyidatina Maryam, budak yang menyelamatkan Juraij, itu nombor 6. Nombor 7, budak yang menjadi saksi sehingga Nabi Yusuf AS yang menjadi saksi bahawa Yusuf AS tidak bersalah. Nombor 8, kanak-kanak Ukhdud. Nombor 9, anak Masyitah. Dan yang ke-10 ialah budak yang bernama Mubarak pada zaman Nabi SAW. Kemudian Syekh Daud Fatani pun menerangkan dengan secara terperinci, maka kisah Nabi SAW itu tatkala keluar daripada perut ibunya, bersin ia, maka mengucap ia Alhamdulillah. Maka menyahut segala malaikat dengan katanya, Yarhamukallah. Yarhamukallah. Dan pada satu riwayat awal perkataan, awal perkataan, maksudnya perkataan pertama Nabi SAW tatkala keluarnya itu, maknanya keluar daripada rahim ibunya itu, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kisah ini seperti mana kata ustaz kita, Ustaz Azri, ya, beliau tidak menjumpailah kisah ini dalam sumber-sumber kitab hadis, tetapi Imam Suyuti memasukkan kisah ini dalam kitab Al-Khasaisul Kubra tanpa menjelaskan sanad dan juga status hadisnya. Jadi kita terima sebagai sirah, sebagai sejarah, bukan terima sebagai hadis. Hadis dia kena ikut disiplin ilmu hadis, tapi sebagai sirah tak ada masalah, hanya sekadar penceritaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kisah Nabi Yahya alaihissalam bahawa ia menaik saksi bagi Nabi Isa alaihissalam padahal umurnya setahun sebulan, dengan katanya, Asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa engkau hamba Allah dan utusannya. Dan kisah Nabi Isa alaihissalam seperti yang tersebut di dalam Al-Quran tatkala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada saat jua, dengan katanya, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku nabi. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala keluar ia daripada perut ibunya, bangun berdiri ia di atas dua kakinya, berkata ia, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lillahi allazi hadana. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya segala kerajaan dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada kami, maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang. Ini guru kita Ustaz Hazri mengatakan tidak dijumpai sumbernya, tapi saya pernah terbaca. Ini ada dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi ada dinyatakan kisah Nabi Ibrahim AS berkata-kata sewaktu kecil.
Dan kisah Siti Maryam alaihassalam itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria alaihissalam dengan katanya, dari mana buah kayu yang kamu, dari mana buah kayu? Buah kayu ni mana? Buah hasil pokok. Pokok dia berbuah kan? Tu namanya buah kayu, bukan buah tu daripada kayu macam mana nak makan. Buah kayu yang bukan musimnya. Maka jawab Siti Maryam alaihassalam padahal umurnya tengah 2 tahun. Dalam 2 tahun. Dengan katanya, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam menjawab, ialah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Ini kisah Sayyidatina Maryam ni pun biasa kita dengar. Ya, Sayyidatina Maryam daripada kecil lagi sudah biasa beribadat di mihrab ataupun tempat ibadat Sayyidatina Maryam. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam, kan Nabi Zakaria alaihissalam ditanggungjawabkan untuk menjaga Maryam, Sayyidatina Maryam. Jadi setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke tempat ibadat Maryam, ke mihrab Maryam, maka didapati di sisi Maryam itu ada buah. Itu satu keajaiban lah, sebab dia ni memang tak pernah pergi ke kebun ke apa ke, pergi pasar. Sayyidatina Maryam ni memang ibadah semata-mata, abidah, seorang yang betul-betul banyak beribadah. Itu satu keajaiban. Yang keduanya didapati buah-buahan musim panas didapati ketika musim sejuk. Dan ketika musim panas didapati di sisi Maryam buah-buahan musim sejuk. Macam mana tu? Ketika musim sejuk, si Maryam ada buah-buahan musim panas, didapati musim sejuk. Betul ke? Macam itulah. Maknanya tak sama musim lah. Jadi Nabi Zakaria AS pelik. Mana pula datang ni? Ini bukan musim durian. Contohnya kalau orang kita lah kan. Mana dapat durian ni? Tak dapat apa, bukan musim durian. Bila datang masuk kali yang lain, didapati ada pula buah manggis. Ni bukan musim manggis. Jadi ketika mana Sayyidatina Maryam ditanya, kata beliau, huwa min indillah. Huwa min indillah. Ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Yakin dia tu. Yakin kepada Allah Taala tu. Bahawa Allah Ta'ala boleh bagi rezeki sama ada dengan asbab, tanpa asbab, atau berlawanan dengan asbab. Inilah yakin yang kita kena usahakan juga. Ya, rezeki itu bukan datang daripada pejabat kita, bukan datang daripada syarikat kita, bukan datang daripada kementerian, kerajaan, bukan datang daripada bos kita. Rezeki daripada Allah. Allah nak bagi rezeki, sama ada dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan dengan asbab, Allah boleh bagi rezeki. Dan kalau Allah nak halang rezeki pun sama juga. Walaupun 1001 asbab terbentang di hadapan kita, tapi kalau rezeki itu memang tidak ditetapkan untuk kita, pasti kita tak akan dapat makan. Berapa ramai orang yang banyak duit, berkepuk-kepuk duit, ada banyak cawangan restoran, tapi akhirnya rezeki yang Allah tetapkan untuk dia ialah roti gardenia yang hijau tu. Itu je dia boleh makan. Sebab apa? Doktor kata itu dia boleh makan. Roti putih tak boleh makan. Restoran dia tu ada jual ayam tandoori, dia tak boleh makan. Ada jual sate, dia tak boleh makan. Walhal dia punya, dia boleh makan. Tapi tu kata Allah Ta'ala yang bagi rezeki, bukannya kita, bukannya bos kita, bukannya duit kita. Dan dalam ayat tadi, ini dalam ayat ni tak ada sebelumnya. Maryam Zakaria AS kata, anna laki hadha. Bagaimana boleh datangnya, ataupun dari mana datangnya buah-buahan ni? Anna ni kalau ikut guru kami yang baru beberapa hari meninggal ni, Syekh Ahmad Taha Rayyan, anna ni kata beliau ketika kami belajar tafsir dengan beliau dahulu, beliau kata anna ni adalah pertanyaan untuk semua jenis pertanyaan. Semua jenis pertanyaan. Anna laki hadha ni bukannya dari mana buah ni datang sahaja. Dari mana buah ni datang? Bagaimana ia datang? Mengapa ia datang? Siapa yang datangkannya? Bila dia datang? Semua tu terkandung dalam anna. Sebab itu Zakaria alaihissalam, Allah Ta'ala nak gambarkan betapa hairannya, takjubnya Nabi Zakaria alaihissalam melihat keadaan
Sayyidatina Maryam, karomah yang ada pada dia, nak gambarkan betapa takjubnya, Allah kata, Allah gunakan kalimah anna laki hadha, yang menunjukkan bahawa begitu 1001 persoalan dalam minda Nabi Zakaria AS. Dari mana datang buahnya? Bagaimana datang? Sejak bila ia datang? Siapa yang bawa? Banyak persoalan. Tapi salah satunya macam Syekh Daud Fatani katalah, dari mana buah kayu yang bukan musimnya? Ini bukan musim, tapi kenapa buah ni ada? Macam itulah. Maka Sayyidatina Maryam menjawab, ia dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina. Dituduh orang bahawa dia berzina, tu maksudnya. Juraij, dia dituduh orang bahawa dia ni berzina, dan anak ini ia empunya anak. Macam mana ni? Dan anak ini ia empunya anak. Maka bertanya Juraij itu akan kanak-kanak itu. Maka sahut ia, aku anak si Anu gembala kambing. Nah, ini hadis ni memang ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah pun ada kalau tak silap. Ya. Ada. Dan kisahnya panjang lah. Kisahnya kalau kita boleh ceritakan sikit. Juraij ini ialah satu orang yang mana dia banyak ibadah. Dia mempunyai sauma'ah. Sauma'ah ni macam tempat beribadah. Sauma'ah, dan sauma'ahnya 2 tingkat. Bukanlah 2 tingkat, maksudnya dia macam 2 tingkat lah, senang kata. Dan beliau ni, Juraij ini beribadah di tingkat atas, manakala di bawah ni kosong. Macam rumah lama, rumah zaman dulu. Bawah kosong, Juraij beribadah di atas. Itu tempat ibadah Juraij, sauma'ah. Jadi pada satu hari, ibunya datang, maknya datang. Maknya panggil Juraij. Dan ketika itu Juraij tengah sembahyang. Maka Juraij tak menjawab, tak menyahut. Maknya panggil lagi, Juraij. Dari bawah, dia tak menyahut lagi. Sehingga akhirnya maknya marahlah ataupun kecil hatilah. Lalu maknya kata, Juraij tidak akan mati melainkan setelah dituduh berzina. Juraij ni, apalah jadi dengan Juraij ni. Macam ayat kita lah. Kalau ayat kita, aku sumpah dia ni tidak akan mati melainkan setelah dituduh berzina. Maka itulah nak kata betapa masinnya mulut ibu ni. Sebab tu ibu ni dia jangan cakap benda-benda yang buruk. Dia kena cakap benda yang baik je. Maka pada suatu hari, ketika tak silap saya, ketika tu hujan. Kalau tak silap lah. Ya. Ketika Juraij berada di tingkat atas, di bawah itu pengembala kambing dengan seorang wanita pelacur sedang berteduh. Kalau tak silap saya, ketika itu hujan. Maka dijadikan cerita mereka telah berzina. Pengembala kambing ke lembu? Kambing. Dia telah berzina dengan seorang pelacur. Kemudian bila tiba masanya, bayi tadi pun lahir. Bila bayi tu tadi lahir, jadi satu kampung kecoh lah. Sebab si wanita tadi, dia tidak pernah berkahwin. Macam mana boleh tiba-tiba lahirkan anak? Maka orang ramai satu kampung semuanya paksa wanita tadi mengaku siapakah bapanya, bapa bagi bayi ni. Maka ketika itu wanita tadi dia nak lepaskan diri, maka dia kata bapanya ialah Juraij. Dengan harapan mungkin tujuan dia sebut Juraij itu dengan harapan orang tidak mengecam dia. Oh, Juraij kan orang baik, mungkin dia dah kahwin ke apa ke, mana kita tahu kan, bukannya berzina. Tapi orang kampung tetap marahlah sebab tak diketahui bahawa Juraij ini kahwin. Maka orang kampung ni telah pergi ke tempat ibadah Juraij dan mereka telah menghancurkan tempat ibadah Juraij tadi. Habis, hancur, seranap-ranapnya. Maka ketika itu Juraij rasa sedih. Dia kata, apa salah aku? Bukan aku yang menodai wanita ni. Ini bukan anak aku. Tapi orang kampung mengatakan, tak, perempuan ni kata engkau lah yang bapa dia yang sepatutnya bertanggungjawab dan sebagainya. Maka Juraij telah meletakkan tangannya atau jarinya, dicocokkan pada perut bayi tadi.
Itu yang kata bayi tadi. Mana tadi? Bayi. Anak tu kan. Dicocok pada ni. Maka Juraij mengatakan, siapakah bapa kamu? Wahai bayi, sebutkan siapa bapa kamu. Maka bayi tu pun mengatakan, aku adalah anak pengembala kambing. Aku adalah anak pengembala kambing. Maka ketika itu barulah orang-orang kampung menyesal dan tahulah bahawasanya Juraij tidak bersalah. Yang bersalah tu ialah wanita itu. Dialah yang berzina dengan penggembala kambing tadi. Maka dalam kisah ni ada beberapa, dan kemudian oleh kerana orang kampung berasa bersalah, maka orang kampung mengatakan, mahukah kamu wahai Juraij kami bina semula tempat ibadah kamu daripada emas. Daripada emas ni, punya rasa bersalah ni. Sebab setahu mereka Juraij ni memang baik, tapi hanya kerana pengakuan daripada seorang wanita yang fajirah, yang fasik, mereka percaya bulat-bulat. Ini bahaya fitnah. Rupa-rupanya bukan Juraij yang bersalah. Maka oleh kerana rasa bersalah dari pihak orang kampung, ditawarkan pada Juraij untuk dibina semula tempat ibadahnya daripada emas. Kata Juraij, cukuplah kamu bina semula daripada tanah. Maknanya daripada tanah liat lah. Macam kita tengok rumah di Afrika kan, dia tepek tanah tu, lumpur. Dan bila dia keras, bila dia kering, dia akan jadi keras, jadi dinding. Dia kata buat macam tu, tempat ibadah dia daripada tanah. Jadi dalam kisah ni terdapat beberapa pengajaran. Pertamanya, adanya karamah. Macam mana bayi tadi boleh bercakap? Jawapannya ialah kerana Juraij itu, kerana dia orang soleh, maka lahir karamah dari tangan dia. Maknanya Allah Ta'ala berikan pada dia bantuan berupa karamah. Karamah itulah yang menyebabkan budak tadi boleh bercakap. Tapi semuanya dengan kuasa Allah lah. Adanya karamah, adanya konsep karamah. Ada kalanya Allah SWT bantu orang-orang yang soleh ini dengan perkara yang luar biasa. Yalah, budak kecil boleh bercakap. Baru lahir pula tu budak tu boleh bercakap. Ini adalah satu karamah daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah betapa pentingnya kita menghormati ibu bapa. Bila kita dipanggil, walaupun ketika itu kita tengah sembahyang sunat, maka wajib kita menyahut panggilan tadi. Kalau sembahyang fardu, tak apalah. Kerana itu hak Allah. Tapi sembahyang sunat, kita kena batalkan dan pergi kepada mak kita kan, untuk tunaikan hajat dia. Jadi setelah habis kisah itu, maka Juraij pun rasa bersalah lah. Dia pun tahu, faham, dia pun taubat pada Allah. Dia tahu dia bersalah, dan dalam masa yang sama, orang-orang kampung pun mengetahui bahawa Juraij ni bukan sebarangan orang. Kerana apa? Kerana beliau ni adalah orang yang ada amal soleh, orang yang suci, orang yang baik, dan dia ni ada karamah. Yalah, tapi walaupun dia orang yang ada karamah, itu tidak menafikan bahawa dia juga ada tergelincir, ada kegelinciran. Dalam kisah Juraij ni, yang dia tersalah ialah dia tidak menyahut panggilan ibunya. Tapi akhirnya beliau bertaubat. Baik, kemudian dan kisah Syahid Yusuf. Syahid tu maksudnya bukan mati syahid. Syahid tu ialah saksi. Syahid kan, syahadah kan, maknanya penyaksian. Syahid Yusuf, iaitu bayi yang menjadi saksi bagi pihak Yusuf alaihissalam. Itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar. Ni kisah ni masyhur lah. Ketika Zulaikha mengejar Nabi Yusuf AS, nak dapatkan Yusuf AS, ya, ketika dibuka pintu, ketika Nabi Yusuf AS lari, maka sampai ke pintu, maka terbuka pintu tersebut. Maka Yusuf AS ditangkap dan dituduh melakukan perkara yang tak elok kepada Zulaikha. Zulaikha tak mengaku, padahal Zulaikha yang menggoda Yusuf AS. Maka ketika itu ada orang yang mengatakan, dalam keadaan panik, macam mana ni nak selesaikan ni, siapa yang bersalah ni, Yusuf yang goda Zulaikha ke Zulaikha yang goda Yusuf? Maka ketika itu ada seorang mengatakan, tengoklah baju dia, tengok baju dia, kalau bajunya tu koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu.
Dan Yusuf adalah orang yang benar. Maknanya Yusuf lah yang lari. Sebab orang yang lari, dia berada di depan. Orang yang mengejar, dia berada di belakang. Dan dia akan tarik baju orang yang nak dikejar. Yang nak dia kejar tu. Jadi bila dilihat baju Nabi Yusuf AS tu terkoyak di belakang, maka jelas bahawasanya Nabi Yusuf AS lari dan Zulaikha mengejarnya sehingga terkoyak baju dia belakang ni. Sebab tu kami dulu masa duduk asrama dulu, itulah kalau ada apa ni kawan-kawan yang terkoyak baju belakang, oh kau ni siapa pula yang goda kau ni? Yang ada jenis baju terkoyak ni kan. Sebab yalah collar ni kan kadang-kadang apa ni hitam kan, berdaki. Jadi kita pun kat asrama kita tonyoh lah dengan berus tu. Kadang-kadang dia terkoyak ni, tepi-tepi ni terkoyak. Jadi menjadi gurauan lah budak-budak asrama, soal agama ni. Ilmu ada tapi dia buat ilmu tu jadi gurauan dia. Ni kau ni siapa pula yang menggoda kau? Pintu mana yang kau tersekat tadi tu? Kalau dia koyak ke depan, maknanya Nabi Yusuf yang nak dapatkan Zulaikha. Dan Zulaikha menolaknya, itu yang menyebabkan koyak di depan. Tapi ternyata koyaknya di belakang. Jadi siapa yang mengatakan wa in kana qamisuhu, yang cakap benda ni? Jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu. Di sini kalau mengikut pendapat Syekh Daud Fatani, orang yang mengatakan itu ialah bayi. Sebab itulah dimasukkan dalam senarai 10 orang ni. Dan juga Imam Suyuti pun seperti mana dalam syair tadi, beliau kelihatan cenderung mengatakan bahawa yang mengatakan tengoklah baju Nabi Yusuf itu, yang mengatakan itu ialah bayi. Tetapi di sana ada pendapat lain dalam tafsir. Kalau kita lihat kan, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, contoh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah kalau tak silap saya, mereka berpendapat bahawa yang bercakap begini, yang memberikan pandangan begini, jalan penyelesaian yang ni, ini ialah seorang lelaki yang berhikmah di kalangan ahli keluarga mereka, di kalangan ahli keluarga Zulaikha itu, ataupun di kalangan ahli keluarga Aziz pemerintah Mesir tu kan Zulaikha tu isterinya. Dialah si lelaki yang ahli hikmah tadilah yang memberikan jalan penyelesaian jika bajunya terkoyak dari belakang apa semua tu. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa lelaki juga, tapi disifatkan dengan Zulihyah katanya, seorang lelaki yang berjanggut. Jadi kalau mengikut pendapat kedua ni, maka bukan budak lah, sebab budak tak berjanggut. Walau macam mana pun, makna kata dalam nak menafsirkan siapakah yang mengatakan wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin, ini ada 3 pandangan. Pertama mengatakan yang mengatakan begini ialah budak kecil yang ada dalam istana itu. Yang kedua, seorang lelaki yang berhikmah, ahli hikmah di kalangan keluarga mereka. Yang ketiga mengatakan seorang lelaki yang berjanggut. Wallahu a'lam. Dan kisah tifl. Tifli maksudnya ialah budak kecil. Tifl. Syekh Daud Fatani kerana lama duduk di tanah Arab, tifl pun dia tak terjemahkan. Kerana mungkin anggapannya mungkin orang nak faham lah. Tifl maksudnya budak kecil, kanak-kanak. Dan kisah tifl, iaitu kanak-kanak Ukhdud itu adalah seorang raja yang zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya. Pada zaman dahulu ada satu raja yang zalim. Dia ugut siapa yang tidak mengikut agamanya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api. Yang tiada mengikut agamanya, kafir itu, ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil, umurnya 7 bulan, padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Benci itu maknanya tak suka, tak nak. Hai ibuku, ni kata budak kecil tu. Hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Ini hadis ni memang, kisah ni memang sahih, ada dalam riwayat sahih Muslim. Dan kisah anak Masyitah itu telah terdahulu sebutnya. Dah sebut dah sebelum ni. Dan kisah Mubarak itu ialah bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi SAW dengan satu anaknya yang kecil. Maka mengambil Nabi SAW, ia akan anaknya didudukkan pada ribanya. Maka bersabda Nabi SAW dengan sabdanya, hai gulam,
siapa aku ini, maka sembah gulam itu dengan katanya. Sembah ni bukan maknanya sembah, bukannya maknanya worship, bukannya apa, sembah ni maksudnya ialah macam apa ni, kita tengok dalam cerita Piramli kan, cerita istana, bila dia nak bercakap dia minta izin dengan hormat. Tu maksud sembah. Dia kata, wahai tuanku, sembah patik harap diampun. Tu maksudnya. Sembah ni maksudnya ialah dia minta izin untuk mencelah, menjawab, untuk bercakap. Maka sembah gulam itu, maksudnya gulam itu minta izin dengan penuh hormat untuk bercakap. Gulam tu budak kecil lah maksudnya. Maka sembah gulam itu dengan katanya, engkaulah Rasulullah yang sebenarnya, maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Maka dinamakan dia anak itu Mubarak Yamamah. Kata ustaz kita, Ustaz Hazri, kisah seperti ini tidak ditemui sumbernya, namun riwayat berkenaan kanak-kanak yang dipanggil Mubarak Al-Yamamah ada disebut oleh Imam Ibn Al-Waihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Imam Ibn Hajar mengatakan hadis tersebut dhaif. Ya, memang kisah ni banyak ada sebenarnya dalam Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi, dalam Tarikh Baghdad oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga dalam Tarikh Dimashq oleh Imam Ibn Asakir, ya, disebutkan begitu. Dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir ada kisah ini. Dan Imam Ibn Katsir juga mengatakan, setelah beliau mengatakan dalam berkenaan dengan kisah ni, dia kata gharib jiddan. Gharib jiddan ni maksudnya aneh sangatlah. Kisah ni terlalu aneh, pelik. Bila seorang ahli hadis mengatakan gharib jiddan, itu menunjukkan hadis itu atau riwayat itu dhaif lah. Jadi dia samalah seperti mana pandangan Imam Ibn Hajar. Memang betul lah. Hatta Imam Ibn Baihaqi pun dalam Dalailun Nubuwah, ketika beliau menyebutkan kisah ini, beliau letakkan bab di atas itu, bab budak bercakap-cakap in sahhatir riwayatu fihi, jika sahih riwayat tentang perkara ini. Jadi Imam Baihaqi pun dia kata ini kisah berkenaan dengan budak yang bercakap ketika kecil jika sahih riwayatnya. Itu menunjukkan bahawa Imam Baihaqi pun dia tidak menjazamkan, tidak menyatakan dengan pasti bahawa hadis ini atau riwayat ni atau kisah ni sahih. Walau bagaimanapun, kita dah sebut sebelum ni kan, bab-bab sirah ni berkenaan dengan tarikh, dengan sejarah, kita tidak terlalu syadid, tidak terlalu ketat dalam menerima riwayat. Hatta yang dhaif pun kita ambil pengajaran daripadanya. Kerana ni bukannya berkenaan dengan hukum. Kalau hukum ialah memang kena hadis sahih. Itu pun kalau hukum tu tidak berkaitan dengan halal dan haram pun kita tetap ambil daripada hadis dhaif, tak ada masalah. Baik, kemudian maka jauh sangat. Wallahu a'lam bis-sadad. Maksudnya ialah dan Allah lebih mengetahui dengan yang betul. Sadad tu maknanya tepat. Maknanya Syekh Daud Fatani beliau hanya menukilkan apa yang Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti ceritakan sahaja. Selebihnya beliau menyerahkan kepada Allah. Dia kata wallahu a'lam bis-sadad. Allah lebih mengetahui mana yang tepat, mana yang betul. Baik, sambung lagi. Kita kena cepat ni sebabnya target kita, ini dah berapa dah. Target kita 10 muka surat satu hari. Maka sentiasa berjalan Nabi SAW dan Jibril AS. Nabi SAW pun teruskan lagi perjalanan. Tadi tu kita flashback balik. Kat mana kita berhenti? Kita berhenti pada ketika Nabi SAW dalam perjalanan itu tercium bau wangi daripada tempat Masyitah. Maka ditanya, kan, ni bau apa ni? Inilah dia bau Masyitah, kata Jibril. Sambung balik perjalanan. Maka sentiasa berjalan Nabi SAW dan Jibril AS hingga datang atas beberapa kaum. Datang atas tu maknanya lalu kepada beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Kaum tu dia pecahkan kepala mereka sendiri. Tiap-tiap dipecahnya, maknanya setiap kali dipecahkannya
Maka kembali pula seperti dahulu kalanya dan tiada lumpuh mereka itu daripada sekali-kali. Maknanya tak berhenti. Pecah, cantum balik kepala. Pecah, cantum balik kepala. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Memberatkan kepala maknanya malas lah. Malas bangun. Malas bangun untuk sembahyang. Ini pengajaran yang perlu kita ambil pengajaran lah. Bila kita dengar suara azan, maka kita bangun cepat-cepat. Kerana apa? Kerana tanda orang munafik itu, kata Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka bangkit untuk menunaikan solat, maka mereka bangun dalam keadaan malas. Dari ayat itu, daripada ayat ini, sebahagian fuqaha mengatakan disunatkan kita bangun dengan cergas. Ketika mana kita mendengar iqamah. Bila kita dengar iqamah tu, nak bangun, nak menuju ke saf tu, kita bangun tu jangan lembab sangatlah maknanya. Jangan dalam keadaan malas. Bangun dengan cergas. Cuma waktu bangun itu adalah sedikit khilaf. Kalau kita mazhab Syafi'i ada dua pendapat lah. Sama ada kita bangun selepas habis iqamah sepenuhnya atau ketika qad qamatis solah. Ketika qad qamatis solah. Tapi yang penting maknanya ketika bangun tu bangun dengan cergas. Jadi orang munafik ni mereka bangun dalam keadaan malas. Itu pun mereka bangun tu yura'unan nas, nak menunjuk kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Itu pun dalam menunjuk. Kalau menunjuk tu sembahyang elok tak apa lagi. Menunjuk, dalam keadaan menunjuk tu pun mereka tidak mengingati Allah dalam sembahyang melainkan sedikit. Tak khusyuk lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan khusyuk kita dalam solat insya-Allah. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca dan pada belakang mereka itu satu perca, maknanya secebis kain, menutup akan dua baimanaknya. Dalam sini dah selain, bukan baimanak. Baimanak ni maknanya dua kemaluannya. Bahasa dulu ni kan kita pun jarang kita dengar. Ada tak baimanak? Kalau dalam sini, dalam cetakan Hidayah dia kata abimana. Abimana, iaitu kubul dan duburnya. Maknanya hanya tutup depan belakang saja. Dihalau mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang. Memakan mereka itu akan zakum. Buah zakum, buah dalam neraka. Iaitu bara api Jahannam dan batunya maknanya batu api neraka. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim kami akan mereka itu. Maknanya kami ni tidak zalim kepada mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Depan dia ada dua daging yang elok, daging yang busuk, tapi kaum itu memilih daging yang busuk. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat tuan hamba, ada perempuannya yang halal yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya. Dia tak bermalam dengan padanya, tu maknanya tidak bermalam dengan isterinya yang halal. Dan mendatang ia akan perempuan yang zaniyah. Zaniyah tu maknanya penzina. Maka bermalam padanya, bermalam dengan wanita tadi yang zina. Dan mendatang ia sertanya hingga subuh. Dia mendatangi wanita tadi sampailah ke subuh. Dan perempuan daripada umat, tadi yang lelaki, yang perempuan pula, dan perempuan daripada umat tuan hamba keluar daripada suaminya, maka datang kepada laki-laki yang zani, maka bermalam sertanya hingga subuh. Wal'iyadzubillah. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi satu pokok, satu kayu yang mempunyai duri, yang mempunyai beberapa durinya, dan cawangnya tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain.
Tiada lalu, maknanya tidak lalu kain dan sesuatu melainkan dicarinya terkoyak. Faham tak dia punya ayat ni? Payah sikit. Nabi SAW lalu melintasi suatu kayu yang ada duri dan ada cabang-cabangnya. Tidak ada kain atau sesuatu yang lalu ke atas kayu tadi. Yang lalu, maksudnya tidak bersentuh kain tadi dengan kayu tadi, melainkan kain tadi akan dicarinya, akan cari koyak. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba, duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang lalu dirampasnya. Ini perumpamaan bagi orang yang duduk di tepi-tepi jalan dan mengacau, mengintai, kemudian merampas peras ugut dan sebagainya lah. Kemudian maka membaca Jibril alaihissalam akan firman Allah, wala taq'udu bikulli siratin tu'idun, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah, dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki yang memakan riba. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada riba. Kemudian maka datang pula atas laki-laki, sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Laki ni dia telah mengumpulkan beberapa batang kayu. Sampai tahap dia ni tiada kuasa membawa dia. Dia tak mampu nak pikul, nak angkat kayu tadi. Tapi lagi dia tak boleh angkat, lagi dia tambah lagi. Lagi dia tak boleh angkat kayu, lagi dia tambah lagi kayu yang lain. Tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Setiap kali dia tidak mampu, dia tambah lagi kayu. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba. Ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia dan ditambahi lagi. Allahu Akbar. Dia dah tahu dah dia tak boleh pegang amanah. Dia dah tahu dah dia tidak boleh menjawat jawatan tu. Tapi dia minta juga. Sebab itu Nabi SAW pesan kan kepada salah seorang sahabat, la tas'alu an, jangan kamu meminta menjadi amir, menjadi ketua. Sekiranya kamu memperolehinya dalam keadaan kamu meminta, maka kamu tidak dibantu oleh Allah. Itu mafhum hadis. Dan sekiranya kamu diberikan jawatan ketua, diberi tanggungjawab dalam keadaan kamu tidak memintanya, maka kamu akan dibantu oleh Allah. Jadi amanah, kuasa, jawatan itu sepatutnya kita tak minta. Kita tak boleh minta. Saya mencadangkan diri saya menjadi pengurusi. Tak boleh. Kita yang orang lain yang akan nilai kita layak ke tak layak, lalu dialah orang lain yang akan beri cadangan untuk naikkan kita. Kalau kita layak dan kita diberikan dalam keadaan kita pun tak nak, tapi kita diberikan jawatan, insya-Allah bantuan Allah bersama. Tapi kalau kita yang meminta dalam keadaan kita tahu kita ni tak layak, maka Nabi SAW kata bantuan Allah tidak bersama dengan dia. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi, tiap-tiap diguntingnya kembali pula seperti dahulunya. Maknanya setiap kali diguntingnya kembali balik lidahnya seperti mana asal. Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali, maksudnya tak berhenti-henti. Tiada lumpuh, maknanya tidak berhenti mereka itu sekali-kali. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah khutabaul fitnah. Inilah khutabaul fitnah, yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuhan hamba dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Khutabaul fitnah ni kalau terjemahan literalnya maksudnya ialah para khatib, para pendakwah lah, para khatib atau pendakwah yang mengajak kepada fitnah. Siapa dia? Kata Nabi SAW, iaitu orang yang mengajar manusia dengan tiada sebenarnya. Maknanya tak ajar betul-betul, tak ajar benda yang sahih, ajar benda yang salah. Dia tahu dah dia tak boleh mengajar benda tu, tetapi dia mengajar juga. Akhirnya dia menyampaikan perkara yang salah. Dia tidak mengajar dengan sebenarnya.
daripada umat tuan hamba, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Dan kalau dia mengajar sungguh pun, dia berkhutbah, dia mengajar sekalipun, dia tak amal untuk dirinya sendiri. Dia tidak beramal. Wal'iyadzubillah. Kan? Itu yang disebutkan dalam Matan Zubat kan? Apa? Apa ni dalam Matan Zubat, Imam Ibn Ruslan menyebutkan apa? Orang yang alim yang tidak beramal, wa alimun lam ya'mal bi ilmihi lam ya'mali mu'azzabun, apa tak ingat dah, lama tak menghafal matan. Orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diazab sebelum daripada para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Ya Allah. Kalau ikut logik kita, orang yang menyembah berhala lah lagi awal diazab, tapi tak. Orang yang alim tapi dia tak beramal dengan ilmunya, itulah yang lebih awal diazab oleh Allah Ta'ala. Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum, adalah kuku mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah. Tiap-tiap digarunya, maksudnya setiap kali digarunya, kembali pula sepertinya. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia. Maksudnya menjatuhkan kehormatan manusia. Orang yang menggaru-garu, yang diberikan kuku daripada tembaga, lalu dia menggaru muka, dia menggaru diri mereka hingga daging daripada mukanya dan dadanya terkeluar daging. Ini siapa dia? Ini ialah orang yang mana mengumpat dan juga menjatuhkan maruah orang lain, fitnah dan sebagainya lah. Ya Allah. Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya. Sempit mulutnya maknanya sempit bukaannya. Lubang tu, bukaannya tu sempit. Maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu, tiada dapat lagi. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat Tuhan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka menyesal ia, maka tiada kuasa mengembalikan lagi. Ni yang orang Melayu sebutkan. Orang Melayu sebut apa? Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padanya. Kan? Kerana itu Nabi SAW sebut, man somata najah. Siapa yang diam, maka dia selamat. Hari ini kita selalu sangat bercakap. Kadang-kadang benda yang tak sepatut kita komen pun kita komen. Padahal kalau kita diam, 1001 keselamatan bagi kita. Dan Nabi SAW juga sebut, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahu bil jannah. Siapa yang menjamin, maknanya yang menjaga anggota yang di antara dua janggutnya, maksudnya mulut dia. Mulut kan di antara dua janggut, jambang kanan dan jambang kiri. Siapa yang menjaga anggota di antara dua janggutnya, iaitu menjaga mulutnya, dan anggota di antara dua pehanya, iaitu kemaluannya, kata Nabi SAW, adman lahu bil jannah. Aku menjamin dia akan masuk syurga. Ya Allah. Tapi itulah, kalau kita dah tersalah cakap, apa kita buat? Kita minta maaf. Walaupun hakikatnya benda tu tak boleh nak dipatah balik, tapi kita kena minta maaf juga. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertengkar dengan Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar telah mengeluarkan suatu kata-kata yang kesat. Sayyidina Abu Bakar pun manusia, kadang-kadang telajak. Terkeluar daripada lidahnya yang mulia, daripada mulutnya yang mulia, suatu kata-kata yang kasar. Maka Sayyidina Abu Bakar tersentak, dia sendiri tersentak. Dia kata, macam mana saya boleh katakan benda ni? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata pada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu katakanlah juga perkataan yang sama kepada aku. Ada ke orang macam tu zaman sekarang? Saya kata awak bodoh, awak kata balik kepada saya bodoh. Tak ada. Kan? Maka Rabi'ah tak nak. Yalah, siapa nak buat macam tu? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendesak lagi. Tolong katakan perkataan yang sama kepada aku. Tolong, please.
Rabi'ah tak nak. Maka kata Abu Bakar, kalau macam tu aku akan report pada Nabi SAW. Aku akan ajukan perkara ini pada Nabi SAW. Maka dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Maka orang ramai semua kehairanan. Dia kata dia yang mula-mula cakap benda tu, dan dia pula yang report pada Nabi SAW. Biasanya orang yang dizalimi, orang yang dituduh, yang dicerca, yang akan jumpa Nabi SAW. Ni tak, dia yang keluarkan kata-kata tu, dia juga yang mengadu pada Nabi SAW. Hairan. Kemudian ada seorang datang pada Rabi'ah, dia kata, wahai Rabi'ah, kenapa kamu tidak sebut sahaja perkataan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kamu sebut, maka nescaya selesai masalah. Kan? Selesai masalah. Kata Rabi'ah, tidakkah kamu mengetahui bahawa Abu Bakar adalah kekasih Rasulullah SAW? Menyakiti Abu Bakar bererti menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah SAW bererti menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu aku tak sebut perkataan itu. Maka Rabi'ah pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW tanya pada dia, benar ke, betul ke apa yang berlaku? Maka Rabi'ah menjawab ya. Maka Nabi SAW bila tahu Rabi'ah itu tidak mahu mengeluarkan kata-kata yang kesat pada Sayyidina Abu Bakar, maka kata Nabi SAW kepada Rabi'ah, perbuatan kamu itu betul, tetapi sebaiknya kamu gantikan perkataan itu dengan doa, semoga Allah mengampuni kamu. Itu nak kata betapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjaga kata-katanya, lidahnya. Sekali dia tersilap cakap, dia terus minta maaf dan minta orang itu kembalikan balik kata-kata itu padanya. Dan kita pada hari ini, subhanallah, banyak perkataan kita yang tak sepatutnya kita keluarkan. Kadang-kadang tidak ada langsung perasaan menyesal daripada hati kita. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Maka antara adalah berjalan tiba-tiba diseru oleh orang yang menyeru. Maksudnya antara itu maknanya ketika mana adalah berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan katanya, ya Muhammad, anzirni as'aluk, wahai Muhammad, nanti akan daku. Nanti akan daku tu maksudnya tunggu aku, tunggu. Nanti tu maknanya tunggu. Tunggu akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Tiada menjawab Nabi SAW. Kemudian maka sabdanya SAW, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seru Yahudi. Inilah dia seruan Yahudi. Adapun jika Tuan hamba jawab, akan dia nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Yahudi. Dan antara berjalan tu maknanya ketika mana? Ketika mana berjalan pula tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya, ya Muhammad, anzirni as'aluk, wahai Muhammad, nanti akan daku. Maksudnya tunggu daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada ia itu maknanya Rasulullah lah. Tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seru Nasara, seruan Nasrani. Adapun jikalau Tuan hamba jawab, akan dia nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Nasrani. Dan antara berjalan Nabi SAW tiba-tiba dengan satu perempuan, hal keadaannya membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiap-tiap, atasnya tu maknanya di atas badan perempuan tadi tu, daripada tiap-tiap perhiasan, banyak perhiasan. Ada anting-anting lah, apalah, macam-macam lah, rantai, gelang, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyeru ia dengan katanya, ya Muhammad, anzirni as'aluk, wahai Muhammad, nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada berpaling Nabi SAW kepadanya. Maka sabdanya SAW, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya, inilah dunia. Adapun jikalau Tuan hamba jawab, akan dia nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia atas akhirat. Maknanya kalau kamu wahai Muhammad menjawab seruan, menyahut seruan perempuan tadi, maka nescaya umat kamu lebih-lebih lagi lah akan mendahulukan dunia ke atas akhirat. Dan antara berjalan Nabi SAW tiba-tiba berdapat akan satu orang tua duduk jauh daripada jalan menyeru dengan katanya, halumma ya Muhammad, hadir olehmu hai Muhammad. Maka berkata Jibril alaihissalam, Jibril kata, berjalan hai Muhammad. Teruskan jalan, jangan hiraukan. Maka sabdanya SAW, siapa orang tua ini?
maka katanya inilah aduwullah. Aduwullah maksudnya musuh Allah, iblis. Berkehendak ia bahawa mencenderungkan kepadanya. Kemudian maka berjalan ia, tiba-tiba berdapat satu perempuan yang tua di tepi jalan, maka berkata ia, ya Muhammad, anzirni as'aluk. Hai Muhammad, nanti olehmu akan aku hendak bertanya akan dikau. Maka sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umur dunia, tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini jua. Allahu Akbar. Kalau waktu tu dunia itu digambarkan seperti seorang perempuan yang tua, ya, di tepi jalan. Kalau sekarang ni tak tahulah, agaknya dunia ni diumpamakan sebagai orang yang telah nazak lah. Dah di akhir sangat dah. Ni zaman Nabi SAW ni 1000 tahun lepas ni. Itu pun digambarkan perempuan tu seperti perempuan yang tua. Kalau zaman kita ni lagilah mungkin tengah nazak, dunia ni tengah nazak. Dah di akhir hayatnya. Kisah ini ada disebutkan di sini, ya. Warid daripada dua hadis Imam Bukhari, Baihaqi dan Dalailun Nubuwah, Suyuti dan Khasais, Tabarani, Ibn Katsir dan tafsir mereka berdua. Ibn Katsir mengatakan ini Al-Harun. Panjanglah. Boleh baca insya-Allah. Jadi apa yang boleh diambil pengajaran dari sini? Pengajarannya ialah dalam kita mengharungi jalan menuju Allah sebagai seorang salik ni, kadang-kadang di pertengahan jalan itu ada seruan-seruan yang nak mengalihkan pandangan kita ataupun tumpuan kita daripada tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya kita tidak menghiraukannya. Jangan kita peduli. Terus sahaja. Kita dah tahu matlamat kita ialah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka jangan kita menghiraukan seruan-seruan, ajakan-ajakan yang lain. Melainkan kalau apa yang diminta oleh orang lain, keperluan yang ataupun permintaan ataupun seruan-seruan orang lain itu ada kaitan dengan maksud kita, dengan matlamat kita. Contohnya seruan dunia. Kita ni nak berjalan menuju pada keridhaan Allah. Tapi dunia menyeru kita supaya kita ni bekerja. Jadi kerja itu mestilah dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah juga. Baru dia selari. Kalau tidak, maka kita terpesonglah. Itu yang Jibril kata, wahai Muhammad, kalau kamu menyahut seruannya Yahudi, Nasrani, seruan duniawi, seruan iblis, kalau kamu menyahut seruan mereka ni, maka umat kamu lebih lagi terpesong daripada jalan menuju Allah. Kemudian maka berjalan ia hingga sampai kepada Madinah Baitul Maqdis. Maka dah sampai Baitul Maqdis dah. Maka masuk Nabi SAW pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Maka turun ia daripada burak. Maka mengambil Jibril akan burak, menuntun akan dia. Menuntun ni maknanya bawa guna tali dia. Tarik tali dia, bawa. Menuntun akan dia hingga sampai kepada Sokhrah, satu batu yang terhampar. Ada satu batu di Baitul Maqdis. Maka dicucukkan dia dengan tangannya. Jibril AS cucuk batu tadi dengan tangan Jibril. Cucuk. Maka tebuk batu itu. Tebuk tu maknanya berlubanglah batu itu. Dan ditambatnya akan burak. Di batu itulah diikat. Pada batu itulah diikatnya burak tadi. Jadi ketika naik ke atas, tak naik burak. Naik ke atas ni dia lain. Burak ni dia sampai dekat Baitul Maqdis sahaja. Bukannya burak tu bawa sampai atas, tak. Ditambatnya akan, bukan burqa ni, burak ni, salah ejaan. Ditambatnya akan burak. Maka masuk Nabi SAW dan Jibril AS ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Maknanya pintu yang menghadap ke arah matahari dan bulan. Pintu mana wallahualam, mungkin kalau kita tanya pada mutawif dia tahulah. Pintu mana satu yang Nabi SAW masuk ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian maka sembahyang ia dan Jibril 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata ulama, ini adalah tahiyatul masjid yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab sepanjang Nabi SAW berada di Mekah tidak ada masjid melainkan Al-Masjidil Haram. Dan Nabi SAW menghormati ketika masuk Al-Masjidil Haram,
cara hormatnya ialah dengan tawaf. Dulu tawaf mudah aja, nak tawaf 7 kali bukan payah pun. Jadi inilah tahiyatul masjid pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sebahagian ulama lah. Sebab selama ini memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahiyatul masjid bukan dalam bentuk solat tapi dengan tawaf di Al-Masjidil Haram. Maka tatkala selesai keduanya, tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Apabila kedua-duanya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang, tiada ada berhenti melainkan sedikit. Maknanya tak lama sedikit daripada itu dilihat manusia yang ramai dalam masjid penuh. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala nabi alaihi wassalam dan lainnya antara yang berdiri dan rukuk dan sujudnya. Antara tu maksudnya dalam keadaan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam masjid itu ramai manusia. Mereka itu siapa? Mereka itu ialah nabi-nabi yang lain. Ramai mereka duduk di sana. Ada di antara mereka yang berdiri tengah qiyam, ada yang sedang rukuk dan ada yang sedang sujud. Kemudian maka bang Jibril. Bang ni maknanya azan lah, azan. Bang mana pula ni? Bang azan. Maka bang Jibril, iaitu azanlah Jibril alaihissalam, maka iqamat pula ia. Maka berdiri sekalian mereka itu menanti akan siapa yang jadi imamnya. Ni tawaduknya Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tahu dah bahawa antara para Nabi itu memang Nabi lah. Memang Nabi Muhammad SAW lah yang paling utama. Kan? Kalau kita ni, kita terus ke depan je. Masya Allah, saya ustaz, saya penceramah, saya tetamu di masjid ni, saya pun ke depan. Tapi Nabi kita SAW dia tak. Belum, dia tak ke depan. Sampai sehingga kan orang-orang para nabi semuanya ternanti-nanti siapakah yang akan jadi imam. Maka mengambil Jibril alaihissalam dengan tangannya Nabi SAW. Jibril pegang tangan Nabi SAW, ditolak ke depan, bawa ke depan. Maka didahulukan dia, maknanya dikedepankan dia pada mihrab. Mihrab tu yang itulah tempat imam tu. Depan tu itu dipanggil mihrab. Maka sembahyang ia dengan segala manusia itu 2 rakaat. Kisah ini bersamaan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Katsir dalam tafsirnya. Kata Ka'ab al-Ahbar, wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti di sini. Sambung lagi pada esok hari insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita ambil pengajaran dan kita sampaikan pada orang lain insya-Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bertemu lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ya Allah.